Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okay guys. Hari ini kembali lagi dalam segmen Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat kawan-kawan aku, dekat semua orang yang follow aku dekat Instagram aku, dan yang paling menarik sekali, korang yang baik hati betul-betul subscribe channel Anas Rahmat ni. Okey, tanpa korang semua ni, aku tak ada semangat lah nak buat cerita-cerita baru ni. Yang lagi baik pula hari ni aku nak bagi tahu kat korang, aku dah banyak terima cerita-cerita baru daripada korang melalui Instagram aku. Antara cerita yang aku nak kongsikan hari ni juga antaranya datang daripada aku punya follower dekat Instagram. Aku nak terima kasih kat korang sebab support aku dalam kejayaan aku lah sebenarnya, dalam usaha aku nak naikkan subscriber aku. Okey. Hari ni aku nak cerita pasal Abang Hairi. Terima kasih Abang Hairi hantar cerita dekat aku. Okey, terima kasih banyak-banyak. Yang lain-lain tu nanti aku akan sampaikan cerita korang pelan-pelan satu-satu. Alright. Okey, sebelum aku nak sampaikan cerita Abang Hairi ni, seperti biasa guys, subscribe, like dan share aku punya YouTube ni. Dan yang paling penting sekali, ni aku anggap penting lah. Korang aku tak pasti, tapi aku anggap ni penting. Tekan loceng supaya korang menerima notifikasi cerita-cerita terbaru aku akan datang. Okey? Okey guys, teruskan dengan cerita ni. Pemandu van jenazah, jangan ganggu aku. Hari ni dia bekerja sebagai Grab driver tau. Dia kerja sebagai Grab driver. Kerja sebagai pemandu van jenazah ni bukanlah kerja dia yang tetap lah. Senang cakap, kerja dia kerja part time, kerja amal jariah. Biasanya kalau dia tak ada kerja nak buat malam ni, kalau ada job order untuk bawa jenazah, dia okey je. Sebab benda ni bukanlah pasal duit sebenarnya. Bukan cerita bawa van jenazah ni pasal mendapat gaji ke, gaji besar ke, tak. Dia sebenarnya pasal kerja amal jariah. Satu petang tu, dia dapat call daripada owner van jenazah ni tau. Ada job nak hantar jenazah ni daripada Hospital Kuala Lumpur sampai ke satu kampung dekat Muar. Dia tak nyatakan aku pula kampung kat Muar ni kampung yang mana lah. Tapi dia cakap dengan aku kampungnya dekat Muar. Owner van ni juga, dia cakap dengan Hairi, suruh pick up jenazah ni selepas isyak. Kenapa selepas isyak? Sebab arwahnya jenazah ni kena postmortem dulu. Lepas postmortem selesai, barulah Hairi kena pick up jenazah ni dan terus bawa balik ke kampung dia dekat Muar. Okay, Hairi ni tak fikir panjang. Dia setuju je sebab dia tahu kalau Hairi ni kalau dia tak bawa van jenazah ni, tak ada orang lain yang akan bawa dah. Kenapa owner van ni call dia adalah antara sebabnya sebab driver-driver lain tak available lagi dah. Hanya dia je yang available. So dia ambil keputusan malam tu lepas isyak dia akan pergi bantu owner van jenazah ni untuk hantar jenazah ni balik ke kampung dia dekat Muar. Sebenarnya Hairi dah biasalah dengan kerja-kerja last minute ni. Dia dah biasa sangat dah. Lepas owner van tu telefon dia terus telefon kawan dia Kamal ni. Kamal ni adalah kawan baik dia yang memang sentiasa jadi partner dia kalau ada kerja-kerja macam ni. So dia pun call Kamal dan Kamal pun setuju untuk ikut dia sama untuk hantar jenazah ni ke Muar malam tu. Nak dijadikan cerita, petang tu Hairi balik lambat sikit. Sebab dia hantar passenger last dia petang. So dia sampai rumah tu dah agak-agak nak dekat maghrib lah sebenarnya. So dia tak banyak waktu lah. Dia balik tu, dia makan, jalankan kewajipan, sembayang kan semua. Lepas tu siap-siap untuk dia nak pergi ambil van tu dekat rumah owner van. Okay, tapi sebelum dia nak kena ambil van tu, dia kena call dulu si Kamal ni, kena pergi pick up Kamal dulu. Dia ambil, biasanya macam ni lah, senang cakap. Dia pergi ambil Kamal, lepas pergi ambil Kamal, pergi ambil van, baru pergi Hospital Kuala Lumpur. Lepas tu bawa jenazahnya balik ke Muar. Okay, ceritanya macam tu. So dah lepas makan, dah lepas semayang semua, Hairi pun dah bersiap-siap, baru nak start motor, Kamal pun telefon. Hairi tengok macam tahu-tahu je kan. Tiba-tiba Kamal telefon ni macam tahu je aku nak pick up dia kan.
So bila Kamal telefon, Hairi pun angkat. Kamal bagi tahu satu perkara tak best bro. Hairi, aku tak dapat ikut kau Hairi. Sebab bini aku ni air ketuban dah pecah ni. Aku nak bawa bini aku pergi bersalin ni, nak hantar bini aku ke hospital. So Hairi terdengar benda tu, dia memang dah tahu, memang tak boleh nak jawab apa-apa lah. Bila kawan kau cakap air ketuban bini dia dah pecah, confirm bini dia nak bersalin dah. Kau tak ada pilihan. So Hairi pun fikir, alamak malam ni aku kena drive solo ni. Okey, ini akan jadi rekod pertama lah Hairi bawa van jenazah seorang-seorang. So Hairi sebenarnya dia dah bersedia tau dengan mental dan emosi sebenarnya untuk dia bawa van jenazah ni seorang-seorang. Sepanjang dia berkarier bawa van jenazah ni, dia pernah terfikir, satu hari aku mesti akan bawa van ni seorang-seorang. Satu hari aku mesti bawa van ni seorang-seorang tanpa kawan. Tapi dia tak terfikir pula ini adalah harinya. Dia tak terfikir pula. Tapi Hairi reda je. So Hairi start motor, dia terus pergi rumah owner van. Sampai rumah owner van, tanyalah last kira senang cakap last question lah kan. Tanya dengan owner van, Bang, tak ada orang lagi ke bang yang boleh teman saya bawa jenazah ni bang? Lepas tu driver van tu pun cakap, kalau ada orang yang boleh temankan kau, kan maksudnya tak payahlah aku ambil kau bawa van jenazah malam ni. Maksudnya dah tak ada orang lagi yang boleh bantu ni. So Hairi pun dengar macam tu, dia so tak ada pilihan kan, dia okey je lah kan. Dia kata okey je lah. Kalau itulah ketentuan dia okey je. Sampai dekat hospital Kuala Lumpur tu jam dah pukul 9 malam. Tapi jenazahnya tengah bersiap lagi. Rancangannya bila siap semua urusan dekat sini, maksud siap urusan ni siap kapan sekali semualah. Kan terus Hairi akan hantar jenazahnya balik kampung ke Muar. Sampai Muar pula urusan keluarga dia pula akan sambung lah. Urusan keluarga dia akan sambung. Yang pasti jenazahnya nak dikebumikan lepas subuh. Itu yang pastilah. So sementara menunggu jenazahnya ni disempurnakan, sempatlah Hairi berbual-bual kejap dengan kawan-kawan dia yang tunggu sama tu. Sempat jugalah Hairi ni kan kepo-kepo sikit kan, selidik sebab kenapa arwahnya meninggal. Rupa-rupanya arwah ni seorang perempuan. Dia meninggal dibunuh. Tapi sebelum dibunuh tu, dia diperkosa dulu. Allahu Akbar. Kejam tu manusia ni. Dah lah tu kan, arwah ni pula satu-satunya anak perempuan yang ada dalam keluarga dia tu. Kira senang cakap anak kesayangan, anak harapan, macam tu lah. Sedih betul dengan nasib perempuan ni tau sebenarnya. Orang bayang lah, memang hancur lebur lah hati mak ayah dia tu kan, bila dapat tahu nasib yang menimpa anak dia ni kan. Nak tak nak kenalah keluarga dia reda kena reda, kena terimalah ketentuan ilahi ni lah. Tepat jam 10 malam barulah jenazah ni selesai disiapkan. Hairi tak tunggu lama, dia terus hubungi keluarga arwahnya untuk maklumkan yang dia nak start bertolak. Okey, perjalanan daripada KL ke Muar ni ambil masa lebih kurang 3-4 jam lah, bergantung pada cara korang memandu lah sebenarnya. Bergantung juga pada keadaan trafik. Tapi Alhamdulillah perjalanan biasanya lancar lah kalau waktu-waktu weekdays ni kan. So Hairi start keluar daripada Hostel Kuala Lumpur tu lebih kurang jam 10 lebih lah. Perjalanan lancar je masa tu nak ke arah Johor. Tak berapa banyak kereta sebab weekdays kan. Kalau hari Sabtu Ahad tu mungkin banyak sikit kereta. Okay, sedang dalam perjalanan tu, lepas daripada tol Tengah Besi tu kan, Hairi tiba-tiba nak buang air kecil pula. Tiba-tiba datang. Dalam dia keadaan tergesa-gesa tu kan, dia berhenti tau. Dia bawa van ni dah tak keruan dah ni. Korang kalau nak terkencil nak terkucil korang tak boleh handle lah. Sampai kadang-kadang ni sampai kelang kabut. So dia ambil keputusan, dia berhenti dekat R&R Senawang tu. Dengan tergesa-gesa dia berhenti, dia terus masuk parking zam macam gitu je kan. Tak fikir apa, sebab kebetulan pun tak banyak kereta pun dekat situ kan. So dia parking je, main parking senang cakap, parking ikut suka hati dia lah. Parking sekejap, cabut kunci van, masuk tandas, buang air dulu. Selepas dia selesai lepas hajat ni, bila dia keluar tandas, van dia dah parking elok dah. Kalau sebelum tu dia sampai van dia parking sengit macam ni, bila dia tengok lagi sekali van dia dah cantik dah parking dah. Dah masuk dalam kotak betul-betul.
So dia pun raba kocek dia tau. Dia check kunci dia. Takut lah kan. Kadang-kadang dia takut dia tinggal kunci dalam van, ada orang yang tolong alihkan kan. Dia check ada kunci van dalam kocek dia. Tapi siapa yang alihkan van dia ni? Dia pun tak nak fikir benda-benda yang negatif sangat pun. Dia fikir mungkin aku yang parking betul, tapi aku yang tak perasan ni kot. Sedapkan hati lah. So Hairi pun masuk van, start van, enjin, jalan. So Hairi teruskan perjalanan. Baru je dia keluar daripada R&R Senawang, tak berapa jauh pun, baru nak start tekan enjin laju tu, tiba-tiba dia dengar bunyi satu benda letup tau kat belakang dia. Kalau pom, kuat betul. Rupa-rupanya ayah van dia pancit. Allah, banyak betul pula dia punya dugaan dan dia punya aral ni kali ni. So dia pun berhenti tepi highway. Dia pun nak ganti tayar van lah. So dia buka barang, dia check barang. Satu barang tak ada pula. T-spana hilang pula. Mana pula T-spana ni? Dah lah nak pergi hantar, pergi jalan jauh, barang tak cukup dalam van. So dia cari-cari T-spana tak jumpa. Jack van tu dia jumpa, T-spana tu tak jumpa. Korang tahu kan T-spana tu apa? Yang buka tayar kereta tu, yang macam T-spana tu. Dia mengeluh tau Hairi ni tau. Kenapalah benda-benda ni berlaku time dia kerja seorang. Biasa kalau dengan kawan dia tu relax je kan, kerja tak ada aral pun relax je. Maksudnya semuanya berjalan lancar. Tapi hari ni pula dia hantar jenazah, dah lah seorang. Lepas tu pula macam-macam aral yang berlaku. Tapi nasib dia baik tau sebenarnya. Dia tengah cari-cari T-spana dia, satu kereta peronda lebuh raya sampai. Parking betul-betul depan van dia. Nasib baik lah. Tapi kalau kat Highway Plus tu aku memang aku tahulah kalau korang tu ada masa tu yang kereta peronda memang cepat sampai. So dia pun tengok kereta peronda tu dah sampai tu. Dia pun syukurlah juga kan dalam hati. Dan peronda tu tanya, "Bang, kenapa bang parking tepi jalan ni? Bawa van jenazah kan?" Peronda mesti kesian lah orang bawa van jenazah parking tepi jalan, must be something wrong lah kan. Dan peronda tu pun cakap, dia pun cakap lah dengan peronda tu, Bang, saya tak bawa T-spana bang. Tadi saya dah call owner van ni. Owner van ni kata T-spana yang ada dalam van ni dia dah letak dekat satu lagi van. Rupanya T-spana dia ada satu je, 2 van tapi satu T-spana, pakai share pula. Peronda ni bagilah pinjam T-spana dia. Masa dia tengah buka tayar tu, dah buka, seorang lagi peronda keluar daripada kereta. Kereta peronda ni menuju ke Hairi tau. Diorang tayar belakang yang pecah ni tau. Dan dia tegur dengan Hairi tau, "Bang, kenapa member abang tu tak keluar bang daripada dalam van tu bang? Tak panas ke duduk dalam van? Van dalam mati enjin." Hairi terkebil-kebil tau mata dia bila dia dengar peronda ni cakap ada member Hairi duduk dalam van. Padahal Hairi seorang je dalam van, mana ada orang lain lagi. So Hairi pun bisik tau dekat peronda ni, Bang, saya bawa van jenazah hari ni seorang-seorang je bang. Tak ada geng pun. tak semena-mena peronda ni pun jadi kalut tau sekejap. Terus dia buat kerja kelam kabut, pasang kan, dah siap pasang tayar tu semua. Dia pun cakap dengan Hairi, "Okey bang, barang siap. Abang hati-hati lah." Tak cakap banyak lagi dah, buat kerja fokus je. Dah tak ada borak-borak, siap kerja, terus gerak je. Cuma dia pesan dengan Hairi hati-hati je. Okey. So Hairi pun tak fikir panjang, taklah fikir benda-benda yang negatif, taklah fikir-fikir sangat pasal benda-benda yang boleh menakutkan dia. Dia jalan start kereta van, dia nak terus jalan je. Otak dia fokus nak habiskan misi dia ni, nak hantar jenazah ni balik ke kampung dia. Tayar dah siap betul dah. Okey, Hairi teruskan je perjalanan dia. Okey, niat dia fokus je nak hantar jenazah ni balik ke kampung secepat mungkin. Sebab mak bapak dia dah tunggu kan. Okey, lepas dia daripada R&R Air Keroh tu, R&R Air Keroh Melaka, tiba-tiba Hairi dah terbau wangi tau dari dalam van dia. Sudah. Dia dah mula agak tau, ada sesuatu yang memang betul-betul tak kena tau hari ni tau. Tiba-tiba Hairi terdengar orang berbisik kat telinga dia, memanggil nama dia, mendayu-dayu. Bukan sekali bro, bukan sekali kawan-kawan. Bukan sekali benda ni panggil nama dia, berkali-kali dia panggil. Jantung Hairi ni dia dah mula berdebar tau. Dia mula berdebar. Hairi ni dia buat diam je. Tapi even kau buat diam sekalipun, hati kau tak keruan juga kan. Okey, dia asyik sebut nama Hairi, terus dia berbisik telinga dia. Benda ni dengar jelas tau.
Untuk kurangkan rasa gementar Hairi ni, dia pelan-pelan baca ayat kursi dalam hati tau. Tak berapa lama lepas tu, suara berbisik tu hilang. Tapi bau wangi tu masih ada. Walaupun suara tu hilang, tapi bau wangi tu tetap ada. Kalau korang tanya aku, daripada pengamatan aku, daripada apa yang aku nampak ni, Hairi ni bukanlah seorang yang penakut sebenarnya. Dia bukan seorang yang penakut. Kalau dia penakut, dia takkan awal-awal lagi ambil job ni. Betul tak? Kan? Dia takkan awal-awal lagi ambil job ni. Sebab apa? Dia kerja seorang. Dia sanggup buat kerja ni juga. Okay, kita sambung balik lah part tadi. Aku dah sempang sikit. Okay, kita sambung balik. Okay, dia dalam keadaan dia rasa gementar tu, dia nak on radio tau. Tapi malangnya, dalam van ni van kira senang cakap middle age punya van lah. Bukan Alphard ke apa kan. Radio pun tak ada. Dalam van tu tak ada radio. So Hairi pun, alamak, radio pun tak ada. So dia apa yang dia buat, dia ambil handphone dia, dia buka YouTube kat handphone. Dia buka lah bacaan orang-orang mengaji Al-Quran, orang ruqyah, apa-apa yang dia boleh menenangkan perasaan dia lah masa tu. Sambil dia buka tu kan, sambil dia dengar alunan orang-orang mengaji dalam YouTube yang dia buka tu, dia berbisik dalam hati dia tau. Dia berbisik, Hairi ni berbisik dalam hati dia. Kau janganlah kacau aku. Aku nak hantar kau balik rumah mak bapak kau je ni. Dia tunggu kau sampai tu. Lambat nanti kalau kau asyik kacau aku je ni. Aku cuma nak jalankan tanggungjawab aku je. Kau jangan ganggu aku. Lepas dia Hairi cakap macam tu, dengan tiba-tiba bau wangi tu hilang. Suara berbisik tu pun memang tak ada lah. Dia memang daripada tadi tak ada. Tapi bau wangi tu automatik hilang bila lepas Hairi berbisik macam tu. Hinggalah nak dekat sampai kampung dia, bateri handphone Hairi ni mati pula. Tadi masa dia balik kerja, dah lah petang. Bateri cas tapi tak sempat nak penuh. Dia dah gerak. Power bank pun lupa nak bawa. Handphone pun jenis lama, bateri dah drain. Cas macam mana pun dia dah tak boleh tahan lama dah. So macam mana nak cari rumah? Nak cari rumah arwah ni kan? Kalau Waze pun tak boleh pakai, handphone dah mati, kau nak buka Waze macam mana? Nak call pun tak boleh. Nak tanya orang, siapa je ada pukul 2-3 pagi kampung berjalan kan? Kat kampung 2-3 pagi. Oh, Hairi dah pening dah ni. Kalau kat kawasan bandar tu lain cerita kan? Sekurang-kurangnya adalah juga 2-3 orang keluar kat kawasan yang kau boleh tanya. Ni kat kawasan kampung, sunyi betul. So Hairi nekat je, redah je, pusing-pusing cari jalan. Alamat tu ada dekat job form tu. Tapi nak cari alamat kat kampung tu bukanlah satu perkara yang mudah guys. Kau bukannya kat dalam kawasan taman tau, kau kat dalam kawasan kampung. Signboard pun belum tentu ada tau, signboard nama jalan. So Hairi nekat je pusing-pusing sampai kat situ. Sampai kat satu sempang, kat simpang 4 tu, nama jalan pun tak ada kat simpang tu. So nak cari macam mana? Nak pilih yang mana satu ni? Usut juga kepala Hairi dia buatnya. Tapi dengan tiba-tiba guys, dengan tiba-tiba suara tu berbisik lagi sekali. Dia datang lagi berbisik kat telinga Hairi. Kali ni dia tak sebut nama Hairi lagi dah. Dia dah tak sebut dah. Dia bagi tahu apa tau? Dia cakap kiri. Hairi jelas tau dengar dia sebut perkataan kiri tu. Mula-mula Hairi ni teragak-agak jugalah nak masuk ke sempang kiri kan. Kau yang cakap dengan kau ni, kau tak kenal siapa, kau tak tahu pun entah niat dia baik, entah niat dia jahat. Engkau pun tak pasti. Tiba-tiba dia bagi tahu kau kiri. Tapi memandangkan Hairi pun dah confused, dah malas nak fikir penat ke tak penat ke apa, dia bawa van seorang-seorang ni, dah berapa jam dia drive ni. So Hairi ikut tau, ikut je apa yang dia dengar berbisik kat telinga ni. Kiri. Dia pun masuk ke kiri. Bila dia dah lepas masuk kiri tu, dalam 300 meter daripada jarak simpang 4 tu, terus sampai ke rumah arwahnya. Terang je rumahnya. Mak dengan ayah dia pun dah tunggu depan rumah dah. Dah tunggu kedatangan, kepulangan anak dia ni. Dah tunggu dah. Tapi semua memang tak ramai orang sangat lah yang masa tu ada dekat rumah arwah jenazahnya ni kan. Yang ada pun keluarga terdekat je.
Hairi dah sampai dekat rumah jenazah ni, Hairi pun betul-betul lega tau. Macam lapang dada dia. Dia tarik nafas lega kan. Macam puas lah. Dia tunjukkan jam masa tu. Dia tengok jam dah dekat 2 lebih lah. So lepas turunkan jenazah semua, Hairi minta pinjam tandas lah sekejap dengan pakcik, dengan bapaknya arwah ni. Pakcik tu pun tunjuk lah tandas tu dekat dapur. So Hairi pun pergi tandas. Lepas Hairi keluar tandas, ada seorang perempuan muda. Lingkungan umur dia tu dalam akhir 20-an. Cantik muka dia. Berbaju kebaya kan. Putih gebu muka dia. Datang teguh Hairi, ucap terima kasih dekat Hairi tau. Hairi keluar daripada pintu tandas tu. Dia terus jumpa Hairi. Dia ucap, terima kasih bang. Hairi, orang cakap terima kasih, dia pun jawab lah, sama-sama. Hairi tak perasan tau, sebenarnya mak si arwah ni sedang buat air tau. Buat air panas tau, dekat dapur juga. So lepas je Hairi jawab ucapan terima kasih budak perempuan ni, yang perempuan cantik aku cakap tadi ni kan, tiba-tiba mak arwah yang sedang bancuh air ni, dia terus tegur si Hairi tau. Kau cakap dengan siapa? Si Hairi ni pun jawab lah, Tadi ada perempuan yang pakai baju kurung merah tu anak makcik ke? makcik tu tengok muka Hairi, terus dia cakap tau, mana makcik ada anak perempuan lagi? Arwah tu lah satu-satunya anak perempuan makcik. Tersentap Hairi sekejap tau. Dia pun baru teringat, masa awal-awal lagi pun dia dah maklum tau pasal arwah ni anak tunggal, perempuan seorang je. Mana ada anak perempuan lagi? So kalau bukan anak perempuan makcik tu, siapa pula yang tegur dia kan? Masa dia nak masuk dalam perjalanan nak pergi toilet tu pun, bukannya ada orang lain. Dia pun tak nampak ada perempuan cantik dekat tepi tandas ke, dekat hall ke kan, masa dia nak perjalanan nak pergi toilet tu. Tiba-tiba bila dia keluar toilet, ada satu perempuan ucap terima kasih. Lawa pula tu. Tapi makcik tu cakap bukan anak dia. Mungkin ruah-ruahnya kot nak ucap terima kasih kat Hairi agaknya. Ini mungkin yang Hairi fikir lah. Ataupun mungkin Hairi je kot dah penat sangat berhalunisasi. Hairi malas tau nak fikir pasal apa jawapan pun. Hairi tak terfikir lah. Dia otak dia fikir aku malas nak fikir ni, aku nak balik KL je, aku dah penat. Dia syukur dia dah selesai. Kau nampak? Jatuh gambar tu. Kejap lah guys, aku betulkan gambar ni dulu. Macam annoying pula kan, bila gambar jatuh tak senonoh kan. Aku mungkin tak apa-apa kuat ke apa, jatuh pula. Kejap jadi kita sambung. Pause. Kita sambung balik Aku dah betulkan balik frame gambar tu. Okay, jadi bolehlah teruskan cerita kita ni. So bila Hairi terfikir balik kan, siapa pula yang perempuan yang dia jumpa kan masa keluar daripada tandas tu kan. Hairi terfikir juga, mungkin roh arwah jenazah perempuan tu nak ucap terima kasih agaknya kot. Tak pun mungkin Hairi ni sendiri berhalunisasi tau. Dia berhalunisasi, dia terfikir dah penat sangat kan, berhalunisasi lah. Hairi sebenarnya dah malas nak fikir tau. Yelah dah penat lah. Kau balik kerja petang tadi, kau bawa Grab petang, malam kau sambung dengan hantar jenazah seorang-seorang pula tu kan. Lepas tu bila dalam perjalanan kau diganggu dengan perkara yang kau tak ingin berlaku kat dalam hidup kau sekalipun. Dan bila sampai dekat rumah jenazahnya pula dikacau lagi. So Hairi tak nak ambil pendekatan, dia malah lah nak fikir kan. So dianggap tugas dia dah selesai. Dia syukur je dapat tunaikan amanah orang yang untuk bawa jenazah tu pulang ke kampung halaman dia. Hairi pun tak tunggu lama. Okey, lepas Hairi minum secawan kopi, dia terus minta diri nak balik ke KL. Okey, sampailah dia sampai KL, tak ada apa masalah lagi berlaku. Itu adalah pengalaman Hairi sendiri kan, yang menghadapi perkara mistik ketika dia hantar jenazah daripada Hospital Kuala Lumpur sampailah kat Muar seorang diri. Kalau korang sanggup tak nak hantar seorang-seorang? Tanya aku tak sanggup. Aku bukanlah seorang yang berani macam Hairi. Aku hanya storyteller je yang pandai cerita, tapi tak berani juga nak berhadapan dengan benda-benda macam ni. Okey, itu pengalaman Hairi. Aku ucap terima kasih Hairi atas perkongsian kau dekat aku. Okey, thank you brother. Okey guys, habislah kisah Hairi
sebagai pemandu van jenazah ni, menarik cerita Hairi ni. Aku tak tahu kalau dia berlaku dekat aku situasi tu. Aku tak tahu apa aku nak buat. Kau tengah bawa van, pelan-pelan tiba-tiba orang bisik, Anas. Oi. Aku tak boleh handle situasi macam tu. Dan aku kalau boleh, yelah, hanya orang-orang tertentu lah yang ada jiwa yang boleh buat kerja-kerja macam Hairi. Hairi, aku terima kasih kat kau kerana kau orang yang berjiwa betul-betul untuk membantu untuk kerja-kerja macam ni. Tak ramai orang sebenarnya yang sanggup buat kerja-kerja macam ni. Kalau tak ada orang macam Hairi ni, kan, macam ni aku nak jawab nak cakap Tapi kerja Hairi ni bukan kerja mudah lah. Okay guys, sampai sini saja cerita Hairi. Okay, sebelum aku tamatkan malam mistik hari ni, aku minta jasa baik korang seperti biasa. Seperti biasa, benda percuma dalam bahasa Indonesia kita panggil gratis. Percuma dan gratis. Aku minta tolong korang like, subscribe dan share aku punya channel YouTube ni. Tekan butang loceng untuk terima notifikasi cerita aku, supaya akan datang bila keluar cerita-cerita terbaru aku, korang dapat terima notifikasi dia. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di cerita akan datang. Okay, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mistik.